أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana masa lagi Allah Ta'ala memberikan kita pengajaran, memberi kita taufik dan hidayah, yang mana sama-sama kita dapat berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita kerja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang soleh. Aku soal berapa Dua. 5. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailatal yusriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarid min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha anil syarri wa na'tihi. Yang mana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum, yakni pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pada satu tempat, yang mana Nabi jalan pada satu tempat, dia tengok akan satu kaum, satu puak, satu golongan yang terpotong lidah mereka dengan gunting dari api neraka. Mana yakni Nabi SAW pada ketika dia lalu pada malam Isra, yakni malam Isra wal Mi'raj, Nabi daripada Mekah, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Yang mana pada malam tu Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Bila Nabi naik Sidratul Muntaha, maka pada ketika itu Nabi SAW, Allah Ta'ala tunjuk belaka kelakuan orang yang berdosa lagu ni, kelakuan orang yang melakukan kebajikan lagu ni. Maka dalam hal keadaan Nabi duk jalan, duk tengok, duk perhati, maka Nabi tengok ada satu golongan, yang mana golongan ni Nabi kata lidah ni tergunting, tak gunting dengan sendiri. Mana gunting daripada api neraka. Sedangkan orang tu tak seksa lagi. Tak panggil seksa ni, apa panggil selepas daripada kiamat baru Allah Ta'ala letak dalam neraka. Waktu cuma Allah Ta'ala wibayang. Tak kalau pakai kita video pasang screen so, tengok gitulah seolah-olahnya. Maka Nabi tengok satu golongan ni gunting lidahnya dengan sendiri. Maka aku bertanya kepada mereka, siapakah kamu ini? Nabi tanya sendiri orang yang kena gunting. Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Yang ni pada ketika hidup di atas dunia dulu, kami suka berahi sangat nak suruh orang buat kebaikan. Berapa boleh ke? Nanti dulu. Tetapi kami tidak melakukannya. Suruh orang buat baik, tapi dia tak buat benda tu.
Ia suruh saja je. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Mana? Iaitu Nabi kata orang ni suka sangat larang orang buat kejahatan, tapi dia sendiri duk buat juga dengan kelakuan-kelakuan yang begitu. Mana kata perkara hak di ilmu yang dia ada tiada memberi manfaat bagi dirinya. Seolah-olahnya hadis ni nak menunjuk kata orang ni dia ada ilmu, tapi ilmu hak dia ada tidak memberi manfaat, tidak memberi apa-apa faedah bagi diri dia. Ada tujuannya, tujuan nak menghukum orang. Tujuan dia, tujuan nak mensyirikkan orang. Tujuan nak mengkufurkan orang. Apa itu tujuan tu dia ambil tahu. Bukan kata tujuan nak beramal apa dak. Maka Nabi kata orang ni di akhirat esok, mana dengan ilmu yang dia ada, dia suka di atas dunia ni royak saja tentang kebaikan dan suka melarang, tapi perkara tu tak buat. Maka orang ni di akhirat esok Nabi kata mana lidahnya tergunting. Maka kata Imam Ghazali, iaitulah dengan hadis yang di atas. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku dari tipu daya syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya syaitan. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Oleh dah bila kita ni orang yang tiada ilmu, maka kita nak cari ilmu. Tapi Imam Ghazali pesan pada kita, walaupun kita nak cari ilmu pun kena berhati-hati. Kenapa? Kerana bahawa syaitan ni dia akan tipu daya kepada orang yang menuntut ilmu pula. Kerana syaitan ni dia amat sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincirkan niatmu. Mana? Iaitu dia menuntut ilmu niat tak lain. Bukan niat kerana nak cari redha Allah Ta'ala dah. Bukan niat kerana nak hilang daripada sifat kejahilan dah. Tapi niat lebih pada tu, niat lain. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka, kerana ia tidak mahu belajar. Yang ni binasalah orang yang jahil. Dia tahu dah dua perkara ni lah, iaitu jahil murakkab ataupun jahil basri. Jahil basri ni mudah, kita royak benda-benda ke dia pakai ikut lalu dah. Yang memang tak tahu sungguh, tapi nak belajar sungguh memang tak tahu dah. Ni mudah. Jahil murakkab ni dia mana? Dia tak tahu, dia rasa dia pandai, padahal pada hakikatnya dia jahil. Bila orang suruh kok memang ada hari ya. Dia kata orang panggil hak juz satu belaka tu. Dah padamu yang belajar orang lain dah ya. Saya suruh akulah aku pandai belaka dah. Dia tak tahu pun benda tu. Kalau nisbah, kalau bahasa kita kok panggil orang bodoh sombong. Orang panggil bodoh sombong, sombong pula ni payah aja. Tu panggil jahil murakkab. Kalau jahil bahasa ni, dia ni tak cerdik mana, tapi tahu dah kata dia tak cerdik. Bila orang ajak pada perkara suruh belajar, dia kata ya kita nak belajar. Kita tak tahu sungguh. Mujur kalau dia suruh belajar dak. Ni orang panggil ni hak mudah. Maka jangan jadi seperti jahil yang murakkab. Bukan jahil murakkab ni nak nasihat pun payah. Nasihat ke dia, dia pula panggil nasihat kita pula. Dan lagi pula dia kata bahawasanya, dan dia kata celakalah bagi si jahil sekali celaka kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim bila ada ilmu dah. Kata Imam Ghazali, 1000 kali celaka. Orang alim pun celaka juga, orang ada ilmu pun celaka juga. Kata Imam Ghazali, apa? Apabila dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Bila ada ilmu dah, Allah Ta'ala anugerah dah kita akan ilmu pengetahuan. Maka dengan ilmu itulah kita kena beramal. Dengan ilmu itulah kita kena mengerjakan dengan apa hak kita tahu. Dan dia kata lagi, dan ketahuilah bahawa manusia dalam ilmu itu terbahagi pada 3 keadaan. Imam Ghazali kata, sebelum kita nak menuntut ilmu, kita nak belajar, kena tahu mana 3 kelakuan bagi orang nak menuntut ilmu.
nak ambil ilmu supaya ilmu tu bermanfaat. Maka kelakuan orang menuntut ilmu ni ada 3. Maka hak mana ni? Termasuk dalam mana hak paling terbaik sekali ni? Maka yang pertama kata Imam Ghazali, orang yang mencari ilmu untuk menjadikan sebagai bekalan ke negeri akhirat. Dia cari ilmu, tujuan kerana nak cari bekal akhirat. Mana? Orang panggil bekal hak dia nak buat esok. Kenapa? Kerana dia tahu bahawasanya kita hidup di atas dunia ni seperti orang yang berdagang. Orang yang berdagang, orang yang musafir. Bila orang musafir ni, kalau kita bila kata sebut nak pergi musafir ni, mestilah kita bawa banyak. Tak, kita nak pergi Kuala Lumpur ke, nak pergi Singapura, kita tak tahu benda ada di ni. Maka kita ni, tempat asal kita sini, Sungai Buaya. Nak pergi tu, mana tu? Mana Kuala Lumpur. Tapi Kuala Lumpur ni gua ni tau, keadaan dia ada dok benda ni, maka tentu kita bawa bekal banyak, bawa makanan, bawa beras, bawa misalnya kita tak tahu keadaan tu lagu mana, mesti bawa piti banyak. Takut benda, takut dia nak jadi nak cari rumah sewa pula, nak sewa homestay pula, nak buat benda. Kalau tak ada orang panggil modal ni, payah juga. Begitulah kita hidup di atas dunia, yang mana di atas dunia ni sebagai bermusafir. Musafir ni nak kena cari bekal. Mana bekal ni? Bekal nak bawa kepada negeri yang kekal abadi. Mana? Negeri akhirat. Maka bekal dia iaitu dengan amal kebajikan. Nak beramal iaitu kena ada ilmu. Nak bila ada ilmu, orang ni mencari ilmu itu, hendaklah mencari, kata golongan yang pertama, dia mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan akhirat. Memang ia mari belajar, ia mari mendengar, mari menuntut ilmu. Tak semata-mata nak cari bekal akhirat je. Tak tambah benda lain, tambah kelebihan-kelebihan lain, tak nak cari bekal akhirat je. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat keredaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Hak kita nak sekali ni, cari redha Allah Ta'ala, seperti mana kalam ahli sufi, ahli tasawuf, doa munajat dia pada Allah Ta'ala. Hidup di atas dunia ni bukan nak cari benda lain. Mana? Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, engkaulah yang ku maksudkan. Wa ridhaka matlubi, dan redhamu hak ku tutup di atas dunia ni. A'tini, beri olehmu, mahabbataka, akan kasihmu kepadaku, wa ma'rifataka, dan aku kenal akan dikau. Mana? Iaitulah duduk di atas dunia ni kita nak cari redha Allah, nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Tuhan redha kok, mana? Aman. Hatta di dunia pun dia aman, Allah Taala pelihara, di akhirat sama telah lagi. Maka orang ini, kata Imam Ghazali, termasuk dalam golongan yang beruntung. Beruntung. Bahkan Nabi kata, bahkan Allah, bahkan kata tengah ulama, kalau orang yang mencari dunia, mencari akhirat, maka dunia akan cari dia. Orang yang kejar-kejar akhirat, maka dunia akan cari dia. Tapi kalau orang yang kejar dunia, belum tentu dunia kejar dia. Tak, bahkan akhirat pun jadi lari, berjauhan daripadanya. Tengok kalau sekiranya orang ni dia terlampau jauh, terlampau kuat mencari dunia. Siapa apa? Siapa dunia cari-cari pasari sari-sari. Tapi dunia kau lari, kau cari. Kau lari, kau cari. Maka bila kau cari terlampau cinta kasih kepada dunia, dengan keadaan beranggapan kata bahawa cari juga. Tak, supaya nak dapat, tapi tak dapat juga. Dunia kau jauh. Tak, bahkan akhirat pun dia tinggal. Tapi orang yang mana ahli akhirat, orang yang semata-mata mencari akhirat, mana? Maka dunia dia akan mari. Tengok daripada golongan-golongan para alim ulama. Ulama ni dia cari akhirat, tapi dunia pun mari juga. Mana? Hatta nama dia suhu, walaupun tak ada palubang kubur dah. Palubang kubur dah, mati dah. Tapi suhu lagi orang panggil, mana? Tuan guru. Tak, para alim ulama. Tak, seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan mati dah. Tapi kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada dia.
Siapa ke kita ni pun Allah Ta'ala tinggi martabat darjahnya. Habis itulah kita menuntut ilmu, mencari ilmu ni untuk bawa cari bekal akhirat. Kenapa nak buat amalan akhirat ni? Dia kena pada ada ilmu. Kerana tak ada ilmu, mana? Maka situlah takut dibimbangi oleh mana tipuan daya syaitan. Kerana kata ulama, malam syaikhahu, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tiada guru, fa syaitanu syaikhu, maka syaitan syekh dia. Syaitan duk tunjuk aja kepada dia. Kenapa dia tidak punya guru? Maka martabat yang pertama ni kata Imam Ghazali, ni orang butung. Dia mari dengar, dia mari dia mari menuntut belajar untuk akhirat, mencari redha Allah Ta'ala. Tahu supaya tahu bab hukum hakam, tahu mengenal Allah Ta'ala, tahu lagu mana nak bersih hatinya daripada segala sifat-sifat mazmumah, dan menyucikan, meletakkan diri dia daripada sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, dan sifat redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni orang yang beruntung. Semata-mata nak cari redha Allah Ta'ala, bukan kerana nak debat dengan orang, bukan kerana apa panggil tujuan dunia dak. Tu golongan yang pertama. Ni golongan kalau ada niat ni beruntung. Dan golongan yang kedua, dia kata orang yang mencari ilmu juga untuk mendapat keuntungan yang segera di dunia. Mana dia cari ilmu, dia belajar, dia menuntut ilmu, tak apa sanggup bersusah payah, tapi niatnya benda bukan niat kerana nak cari redha Allah Ta'ala dak, tapi niatnya kerana nak cari keduniaan. Kalau boleh dengan ada ilmu ni, orang kenal kita dak, orang kenal boleh bagi rezeki, boleh bagi dak, orang jadi mulia kita dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya, dan kehinaan. Maksudnya mana? Orang ni dia tahu dah bahawasanya kalau kita menuntut ilmu ni tujuan keduniaan, mencari supaya orang mulia, supaya orang harta benda, maka dia ni tahu dah dengan benda tu. Tapi dia niat kosak juga, nak carinya kemuliaan, nak carinya mana pakat supaya orang hormat kepada dia, dengan ada titelnya ulama sekian-sekian, misalnya, dengan ada mana, dengan ada doktornya supaya ada hormat pada dia. Maka orang ni, sedangkan dia tahu dah, kata Imam Ghazali, dia tahu benda ni memang tak molek dak boleh sebenarnya ni, niat bukan kerana mencari redha Allah Ta'ala. Maka dia kata orang ini adalah berada dalam golongan yang berbahaya. Bahaya ni tak bahaya, dalam keadaan tak jamin keselamatan ilmu hak dia ada. Orang ni ilmu hak dia dapat tak jamin, tak jamin. Apa ni hak dia nafsi diri tak. Sabit itulah kata ulama, kita nak buat satu-satu kebajikan, satu-satu kebaikan, pertama sekali niat. Tak, niatlah pertama sekali, walaupun nampak baik dah, nampak tujuan comel dah, tapi niat tak comel, tak jadi tu. Mana? Misalnya sedekah pahala boleh dah, tapi gini niat mana tujuan? Tujuan kat gigi ada orang mari dah, orang puji aku, niat supaya orang puji. Dia kata, dia kata orang ni tak ada dah nak boleh sedekah mu seorang je sini. Dah orang lain nak harap tak boleh tu seorang. Ia niat ke lain. Maka niat pahala ni habis juga. Mana? Dengan niat kerana bukan kerana Allah Ta'ala, kerana orang. Kalau itulah Nabi kata bahawasanya tiap-tiap satu al-a'malu bin niat. Nabi kata bahawa amal ni terhenti di atas niat. Kalau dari pada awal dia menuntut ilmu, iaitu mencari kemuliaan, mencari keredaan manusia, mencari kelebihan manusia, bukan mencari redha Allah Ta'ala, maka orang kata Imam Ghazali, orang ni berbahaya. Tak jamin dia ni selamat ke tak, boleh nak jamin, bahaya. Bapa jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ni tambah dah, ni lah kita pada tambah sekali. Mana mati dalam su'ul khatimah, jahat akhir, penghabisan.
Dan jahat akhir penghabisan ni mana? Mati dalam keadaan tidak beriman. Mati dalam keadaan tak ada benda. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang mati dalam keadaan baik akhir kesudahan dia, maka orang ni dapat keredaan Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala jadilah orang yang sentiasa redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, mencari keredaan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala kata orang yang mencari redha Allah Ta'ala dan dia redha dengan ketentuan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Allah Ta'ala jadikan dia ni, dia redha dengan apa hak dia boleh, hak dia dapat, kebaikan hak dia boleh buat. Redha dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu dan jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kamu ke dalam syurga Tuhanmu dengan keadaan Allah Ta'ala redha, dan kamu redha dengan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala memuliakan orang yang ada dalam diri dia sifat redha. Sebab itulah jangan jadi yang mana kita menuntut ilmu ni bukan nak cari kemuliaan. Ada tentu terkadang ada orang ni belajar ditakdir Allah Ta'ala dia ni orang yang alim. Ada orang belajar umur 50 ada. Ingat duk belajar dulu pondok Pasir Tumbuh. Ada toki umur 50. Ingat 50 je belajar. Tapi perkara nadi lah, payah nak berlaku lah. 50 dia belajar, tapi ditakdir Allah Ta'ala dia alim sungguh. Golik kalau tengok pada mana? Pada adat ni orang kalau belajar kok umur 50 ni, mana nak belajar jenis panggil seperti mana orang alim, para alim ulama ni, ulama mengaji dulu lama. Sebab tu Nabi kata, Imam Ghazali, Imam Syafi'i kata, tulus zaman orang nak belajar untuk ilmu sungguh ni, tulus zaman dengan panjang masa. Tapi kita dah panggil kalau dah dengar lah, kalau jenis hak mengaji pondok sungguh, mengaji sungguh panjang masanya. Yang ada orang 50 Allah Ta'ala bagi kelebihan mana? Boleh dia mengajar. Mana Allah Ta'ala bagi kelebihan pada diri dia. Tapi bila kelebihan ilmu Allah Ta'ala bagi pada dia, maka mestilah dia kena niat mana? Iaitulah mencari redha Allah. Kalau dia niat kerana dunia, sudah habis. Agak Imam Ghazali, orang ni takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang jahat. Tapi kita ni apa sekadar nak buat amal. Beramal bila tahu nak beramal, mencari bekal akhirat. Mencari bekal-bekalan akhirat. Tetapi dia kata dan sempat mengamalkan, kemudian urusannya terserah kepada kehendak Allah Ta'ala. Mana? Su'ul khatimah, akhir yang jahat. Mana? Mati dalam keadaan mati yang jahat, mati dalam keadaan berdosa lah. Su'ul khatimah ya ada dua. Su'ul khatimah dengan keadaan mati dia, mati dalam keadaan tak beriman. Ni memang putus terus lah. Orang mati dalam keadaan tak beriman, kufur pada Allah Ta'ala, tercabut iman dia, maka orang ni putus. Allah Ta'ala tak ada rahim, sifat kasih sayang tak ada dah orang ni. Putus terus. Mana kata finnari daimam, dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang ni mati su'ul khatimah dalam keadaan dia berdosa pada Allah Ta'ala, ni terpulang pada rahim Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak apung. Kalau Allah Ta'ala nak kata berdosa, saya. Tapi kita kalau boleh tambah su'ul khatimah ni, nak jadinya husnul khatimah. Yang mana mati dalam keadaan molek, mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha, mati dalam keadaan yang baik, orang-orang soleh, duduk daripada kalangan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Tetapi dia kata bahawasanya kemudian urusannya terserah kepada kehendak Allah Ta'ala, kalau mahu dimaafkan atau diseksa. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, mana? Kalau sekiranya sebelum mati ni dan bertaubat pada Allah Ta'ala, saya berasa tak ambuh dah. Sabit tu dosa kita ni dah bukannya nak pernah buat dosa. Kita ni bukan Nabi, bukan daripada para alim ulama. Nak kira hak dulu, banyak kita dosa dengan Tuhan.
Tapi oleh kerana dosa sana itu, bila kita taubat pada Allah Ta'ala, taubatun nasuha. Kalau kita panggil dosa-dosa besar, kena taubat nasuha. Mana iaitulah an-nadamu taubatun, Nabi kata. Bermula penyesalan itu ialah taubat, berasa sesal. Tak, sesal mana? Sesal ni apa ni? Dia kena banyak muraqabah. Mana muraqabah? Dia kena tilik hati. Tak, dia kena munajat pada Allah Ta'ala. Ya Allah, bahawasanya hamba-Mu ni banyak dosa padamu, ya Allah. Tak, bahawasanya dosa ni tak boleh lari, minta apa pada Allah Ta'ala. Mana berasa sesal? Mana? Sesal ni hak dalam. Sesal bukan asal mulut. Hamba sesal dah tak hamba dah buat. Tapi hati kalau ada peluang nak buat lagi. Tak, ni tak panggil sesal ni. Tak, asal mulut ya sesal ni hak dalam hati. Dan juga meninggalkan dengan segala anggota. Dan juga tidak cita-cita pada nak kembali balik bawa perkara tu. Panggil taubatun nasuha. Maka apabila dia taubat sebelum dia mati, dan dia kata sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan terkurang, maka dia boleh dikumpulkan bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Habis. Mana? Dulu banyak dosa dia dengan Tuhan ni. Nak dosa dia mana? Dosa, nak kira dosa ni. Tengok pada dosa dia ni, apa panggil tak ada harapan, teruslah Tuhan nak terima taubat dia. Tapi rahmat Allah Ta'ala terlebih luas. Ada orang punya dosa hak dulu-dulu lebih teruk. Nak lebih teruk dosa dia macam tu. Sehingga kan beranggapan kalau taubat Allah Ta'ala ni, Tuhan ni terima tak taubat dia. Tapi Allah Ta'ala ia bersifat dengan rahim, dengan kasih sayang, yang mana bagi hamba-Nya yang mukmin, bila ia beriman pada Allah Ta'ala, dia bertaubat pada Allah Ta'ala daripada segala dosa, maka Allah Ta'ala pun akan dosanya. Dan ketiga ni, kelakuan yang kedua ni, kelakuan yang berbahaya. Orang menuntut ilmu ada niat gini, dia bahayalah. Dan yang ketiga, dia kata orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Mana orang ni menuntut ilmu, tapi hak dia ni 100% syaitan duk kuasa diri. Mana maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukannya, dan merasa bangga dengan banyak pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajat dan tujuannya, untuk mengauk keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya yang bahawa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, kerana ia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama, dan dia berbicara seperti pembicaraan ulama. Mana golongan yang ketiga ni, dia berasa dia ni hebat pada orang. Mana bila dia hebat ni, orang yang dikuasai oleh syaitan. Dia menjadi ilmu hak dia tu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan ilmu. Maka orang ni dia bahaya. Bila dia ada ilmu kok, mana hasil ni habis, ini hukum habis. Nak kata ulama ni sesat, ulama ni dok pakai, dak hak pakai dia jelah. Dak panggil orang ni buat keluar hukum dok belaka. Dia belakalah guna hadis Nabi SAW. Siapa ulama-ulama lain pun dia huduh belaka. Mana dan lalu dia berbangga, mana kata bahawasanya dia ni ramai pengikut, ramai orang. Ni berhati-hati dan ni banyak. Dak mana golongan yang mana duk menyesak para alim ulama. Dak hak ulama buat dak kena belaka. Hak kena dia, hak kena dia. Dak dia je kena. Mana kerana dia ni belajar hadis banyak. Dak banyaknya dia belajar hadis sampai tinggi-tinggi. Tapi bila belajar, apabila amalan para ulama tu semua dak kena belaka. Ya banyak. Orang ni dia suka menghukum orang. Dak, bukan nak suruh orang dia nak mendidik orang. Dia suka menghukum orang dan menjadikan orang tu supaya hukum orang balik. Dak, mu ni dak kena gini, mu dak kena ni. Dak, awak panggil hang ni Nabi tak buat macam-macam. Awak panggil ni bahaya.
Sedangkan dulu kita dak buat beramal dengan kalau ulama dak buat tu kena dah. Tak sampai tu ulama-ulama dulu dia susun comel lah ke dah. Tak walaupun perkara tu tak ada daripada mana. Tak ada, tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila tak ada larangan Nabi, ulama susun. Nawi guane orang ahli kapung, ahli tempatan ni nak rajin buat amal ibadat. Tak ulama susun sekian-sekian. Tujuan dia supaya rajin buat amal ibadat. Tak. Betul ulama ni apa panggil? Dia tengok keadaan sekitar. Sampai tu ulama kita ni mana tambah ulama tanah Melayu. Apa panggil dia susun. Kalau kiranya kita apa panggil kalau kita ada ulama tanah Melayu ni habis hari tu. Nak belajar lagu mana tahu bab fardu ain. Dah mai kitab ulama-ulama dulu Arab belaka. Dah kita bahasa Arab pun dah utuh. Tak mendekat kalau tengok kok macam tikus sangat bersih. Tapi oleh kerana ulama Jawi ni ada, tak dia karang dengan kitab Jawi. Karang ni supaya nak mudah kita ni nak beramal ke mana. Tu apa panggil. Tapi nak kira dua mereka ni mana perjuangan ni memang dahsyat sungguh. Tak dahsyat sungguh apa perjuangan para alim-alim ulama ni. Sebab itulah kata Hasan Basri rahimahullahu taala. Tak Hasan Basri rahimahullahu taala kata kau ni. Tak, Hasan Basri ni ialah seorang daripada tabi'in. Tabi'in ni orang hak dan dengan sahabat lah. Tak, dia dan dengan sahabat Nabi. Tak dan dengan Rasulullah, tapi dan dengan para sahabat. Dia kata kalau sekiranya kalaulah tidak kerana para alim ulama. Kalau sekiranya tak ada para alim ulama di atas muka dunia ni, nescaya manusia sekaliannya sama seperti binatang. Tak. Sebab kita tahu hukum ni betul lah mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka. Tapi nak boleh siapa pada kita ni dah ke kita dengan Nabi? Tak dah. Maka siapa dia yang buat mari salah Rasulullah? Dak buat mari salah Al-Quran siapa ke kita ni? Adakah tidak daripada golongan para alim-alim ulama? Maka itulah kata Hasan Basri, kalau sekiranya tak ada para alim ulama di atas muka dunia ni, maka nescaya manusia akan jadi seperti binatang dia kata. Tak. Dan dia kata yakni adanya ulama yang mengajar manusia, terkeluarlah mereka dari peringkat kebinatangan dan kembali kepada peringkat kemanusiaan. Jadi daripada binatang jadi manusia. Sebab apa? Sebab adanya para alim-alim ulama duk mengajak kita kepada buat kebajikan. Dok jemu, dok suruh-suruh. Orang tak mesti itulah tapi dok suruh juga. Kenapa? Ingat panggil pesan daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kira Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berat sungguh. Sebab itulah kita tak boleh nak mencaci, nak mencela para alim ulama ni. Kenapa setengah daripada kata ulama? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau sekiranya orang yang suka mencela para alim ulama hidup dia dibimbangi kata apabila saat mati dia dalam keadaan suul khatimah juga. Orang hak bahaya cela ulama ni kata uduh tentang ulama. Ulama gini dak kena dia seorang yang kena, maka orang ni kata Imam Nawawi dibimbangi orang ni matinya dalam keadaan suul khatimah. Kerana Allah Taala kata kadang para ulama ada daripada golongan wali-wali Allah. Allah Taala kata barang siapa yang perang yang membuat hina akan waliku, maka aku akan isytihar perang baginya. Allah Taala akan isytihar perang bagi orang yang mengatakan yang mencela akan wali-wali Allah. Kita tak tahu ulama ni ada hak kalangan pada Allah. Matulah mulut ni kena jaga, jangan berkata dengan kata uduh-uduh para alim-alim ulama. Dan lagi pula dia kata ni bahawasanya orang hak kuasa syaitan ni mana dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala hajat dan untuk mengkau keuntungan dunia. Nak cari dunia semata-mata. Walaupun demikian dia masih terpedaya lagi dengan sengkaannya. Bahawa kan dia tak tahu. Bukan kata dia tahu benda tak boleh. Memang kata benda ni boleh hak dia buat ni. Dia tak ada suka kata benda ni tak boleh, tapi dia buat juga. Ni memang kata benda ni memang patut dia kena buat gitu. Dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Taala dia suka. Kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama dan berbicara seperti pembicaraan ulama dan berpakaian seperti pakaian alim ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan loba
dalam menghimpunkan kekayaan dunia, maka orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa. Orang binasa, habis segala perkara dia buat, mana tak diterima oleh Allah Taala. Tak, kerana Nabi kata orang yang apabila dia menuntut ilmu, apabila menuntut ilmu dia semata-mata untuk mencari keduniaan, maka orang ni Nabi kata tidak akan dapat bau syurga Allah Taala. Tak, kalau bau syurga Allah Taala pun tak boleh. Tak, apatlah lagi nak mana masuk syurga Allah Taala ni, minta berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula dia kata, maka orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tertipu dengan tipuan daya syaitan, dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tak, nak balik nak taubat pada Allah Ta'ala tipis, payah. Berapa? Dia kata nak taubat benda, aku betul dah. Dia kata aku betul dah dengan benda buat ni. Nak taubat benda tak ada salah dah. Dia berasa dia ni betul, dia ni tak ada dosa. Maka ni bahaya orang hak berasa gitu. Kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan orang yang baik, maka pada ia telah lupa akan firman Allah Ta'ala. Maka orang ni dia lupa. Mana? Dia bahawa dia lupa menyangka diri dia termasuk dari golongan orang yang baik. Sahabat kita ni nak berasa diri baik, berat tu. Tak habis tu tak boleh nak berasa diri kita baik ni. Mana? Tapi telah sahabat orang yang berasa diri baik, maka orang ni dia payah nak taubat. Apa? Dah berasa diri baik dah nak taubat benda ni. Tapi kalau orang tu berasa diri ni banyak salah dan berasa nak belajar jadi baik, ni lain. Orang nak belajar jadi baik dengan orang berasa diri baik ni beza jauh. Orang belajar jadi baik, maka peluang dia untuk bertaubat pada Allah Ta'ala ni ada. Mana? Bila belajar jadi baik, dia berasa kurang lagi. Panggil banyak kurang. Maka kalau orang berasa diri baik, memang payah nak taubat. Mana? Dia baik dah. Nak banding dengan hamba ni tu, baik hamba lagi. Pada orang lain, dia berasa gitu. Ni paling payah. Kata Imam Ghazali, dia ni nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Kerana telah ia menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan orang yang baik, padahal ia telah lupa dengan firman Allah Ta'ala. Mana? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tuju siapa dia? Tuju pada orang beriman. Mana ni apa Allah Ta'ala nak pesan, jangan we ada gini. Tu kata, ni tanda kata Allah Ta'ala sayang. Tak, dia sayang pada orang beriman. Tengok dalam Al-Quran dia pesan, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman. Allah Ta'ala kata, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Tak, apa yang diroyak sangat tu terdakan perkara tu kamu tak ada beramal, tak ada buat. Tapi tu dalam ilmu tasawuf dia amat berhati-hati. Mana? Bahawasanya mana? Dia larang sama sekali kata bila disuruh perkara yang tak pernah dia buat langsung. Tapi dalam bab ilmu fiqh kata tak apa, tak royak supaya beramal. Tapi mana? Kenapa ulama tasawuf dia jaga firman Allah Ta'ala ni? Takut Allah Ta'ala tanya, dia tak buat. Tapi dia suruh orang buat. Kalau sudah, kalau Allah Ta'ala tanya sudah. Atau ilmu tasawuf ni dia berhati-hati sungguh. Tak, dia bimbang dengan perkara tu. Perkara takut Allah Ta'ala soal dengan ayat Al-Quran. Dan orang yang sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana? Dalam sabdanya, ana min ghairi dajjal. Nabi kata, berbahawa sesungguhnya, faqila ma huwa ya Rasulullah, qala al ulama su. Ni dia katakan ulama su, ulama yang jahat. Dan ulama dia ada dua, ulama yang baik dan ada keduanya apa yang kedua ulama su, ulama jahat. Kerana Nabi kata selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatiri lebih daripada Dajjal. Tak, bahawasanya lain daripada Dajjal tu hebat dah, takut dah. Tapi ada lagi hak selain daripada Dajjal hak pun aku takut sekali. Mana? Lalu ada orang bertanya, sahabat tanya Nabi, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, mereka adalah ulama jahat, yakni ialah maksud yakni ulama yang jahat. Dajjal ni kita tahu dah.
Nabi kata tahu dah akan sesat dia tu. Mana sesat? Bahawasanya dia ni mengaku dia ni mana menyesatkan orang supaya kufur pada Allah Taala. Adapun ulama ni dia kata orang tak nampak dengan kesalahan. Bahkan orang sana itu bila nak buat satu, bila tengok para alim ulama ni buat, dia kata boleh ngak ke tak boleh buat benda ni. Tak. Dia kata bila buat dia pun buat jugalah. Sebab itulah panggil yang mana para alim ulama ni dia kena tengok. Tak. Kena tengok panggil dengan keadaan kelakuan dia. Panggil ulama yang iaitu ulama yang jahat. Maka kata Nabi, Dajjal itu tujuannya sudah jelas. Untuk menyesatkan manusia, itu jelas dah. Dajjal bila turun di akhirat esok, panggil tanda kiamat kubra. Panggil Dajjal turun, kita tahu dah dia sesat sungguh. Mana sesat? Panggil Allah Ta'ala tunjuk dah daripada dahi dia akan tulis kafara. Panggil kufur tu ada di dahi Dajjal. Ni bagi apa? Bagi orang yang beriman dia nampak. Tapi orang tak beriman tak nampak benda tu. Orang beriman pada Allah Ta'ala nampak. Maka di situ Dajjal turun, dia Allah. Ni neraka, ni syurga nak ni. Tak, neraka syurga bagi dia, neraka bagi orang mukmin. Syurga bagi orang neraka bagi Dajjal, syurga bagi orang mukmin. Tak, syurga bagi Dajjal, neraka bagi orang mukmin, dan neraka bagi Dajjal, syurga bagi orang mukmin. Berapa? Dajjal kata nak ikut aku, kena kufur pada Allah Ta'ala. Aku Tuhanmu sebenar ni, Tuhan asal tu bukan Tuhan. Habis. Nak, tu panggil. Dan lagi pula Nabi kata bahawasanya tetapi ulama su ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Dia kata dipandai, dia royak gini tentang cinta, jangan kasih pada dunia. Tapi pada hakikatnya mana iaitulah cara amalan dia, perbuatan dia, mereka itu adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Disebut. Tapi itulah kata Imam Ghazali bahawa dakwah dia ada dua, iaitu dakwah fil lisan dan yang kedua dakwah fil hal. Dakwah fil lisan, dakwah fil hal terlebih berkesan daripada dakwah fil lisan. Kenapa? Bila kelakuan orang tengok kelakuan ni kelakuan baik, maka boleh tu. Tapi dengan perkataan ni belum tentu lagi. Sebab tu kita nak ajar, nak didik anak kau. Kita duk suruh jangan buat gini, tapi dia tengok jangan lawan pakai luar pendek. Tak leh dosa ni. Tapi tengok ayah ni dosa aku kalau pendek. Dia kata lebih kurang royak aku saja. Maka dia ikut. Royak lari merajah pun tengok dia tak buat. Tapi kalau kita buat benda tu, bila kita larang, dia kata tak boleh, ayah pun tak buat. Benda larang tu dia tak buat juga. Maka dia mudah nak buat lalu. Tak. Misal gitulah. Bahawasanya perbuatan mereka adalah mengajak orang lain berbuat kejahatan kerana amalan seorang itu lebih berkesan daripada percakapan tu, kata Imam Ghazali. Amalan ni lebih berkesan daripada bercakap. Bercakap gini. Macam orang buat kerja lah. Dia kata kalau hamba ni buat kerja gini. Tapi kerja tak jalan pun. Mulut je lebih. Tak. Memang orang tak buat. Percaya mana dia ni cakap ni. Tak. Cakap saja kerja tak buat. Dan orang yang jahil belum berani menghimpunkan dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini berbuat demikian. Kata Imam Ghazali, orang jahil ni nak himpun dunia banyak-banyak tak berani. Tak berani nak himpun banyak dunia. Tapi dia himpun ni bila dia tengok akan para ulama, mana iaitulah panggil buat perkaulan maksud ni itu memperbuat demikian itu. Satu lagi dia panggil di segi bab hukum. Mana dia tak boleh hukum bab mana? Bagi nak hukum kerana ada satu kisah, jangan jadi kisah. Mana iaitulah seorang daripada mana apa panggil kisah orang dulu-dulu. Bila ada kisah ni apa panggil bukan hadis, bukan benda dak, kisah orang dulu-dulu. Mana apabila orang panggil seorang ni dia ada dalam nak mengeluh hukum lah. Bila ada seseorang dia ni orang panggil orang nelayan. Dia tagak ikan, boleh ikan berapa besar. Tak besar lah.
Maka bila tanya para ulama panggil tok guru ni, dia ayat, lagu mana tok guru ikan besar ni? Boleh tak kita nak makan? Dia kata tak boleh nak makan ikan besar ni. Allah dia kata kita baru nak bagi sikit kita guru. Tak, nanti dulu nak tengok dalam ada tak. Tak, panggil. Balik tengok, dia kata kita tengok ni ada boleh. Panggil ni masalah buat hukum. Cara bab dunia, boleh ke dia? Sudah buat hukum boleh lalu. Panggil hukum tak tetap. Ni bahaya. Tak, tapi itulah orang yang nak jadi daripada ni. Tak, yang pertama panggil di segi bab hukum ni dia kena sabit itulah. Tak, bila orang dia cakap, bila kita orang tanya bab hukum hakam kau, terkadang kita bukan tahu belaka. Tak, ada orang panggil sabit itulah. Imam Syafi'i, apabila dia kata bila orang tanya mu pada bab satu hukum, maka hendak mu kata insya-Allah wallahu a'lam. Tak, kerana wallahu a'lam ni mana bila tak tahu, bila apabila kita buat hukum satu-satu perkara tak tahu, bimbang nyanyi kat orang. Kayaknya bila orang beramal, sudah. Orang beramal tu mana? Orang hak dua ayat tu kena tanggungjawab. Tak, kerana dia panggil daripada orang alim, orang ulama bila buat hukum tak kena. Begitulah dia kata bahawasanya orang yang mana setelah mereka melihat keberanian ulama su itu berbuat demikian, maka jadilah alim yang ada pada mereka, ilmu yang ada pada mereka itu sebab keberanian orang banyak membuat bermacam-macam maksiat. Maka inilah kekhawatiran dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian nafsu amarah ulama su itu selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan. Awak macam angan sabit tu ulama ni dia ada. Tak, panggil sabit itulah kata Syekh Samad Al-Falambani rahimallahu taala. Dia kata bahawa syai'ga bagi orang yang menuntut ilmu ni mana membersihkan hati dia. Tak, panggil banyak. Habis tu syaitan ni dia panggil takabur orang kaya dengan cara orang kaya. Takabur bagi orang alim cara orang alim. Tak, ada takabur bagi orang yang mana yang ada peringkat, ada martabat, cara ada orang martabat. Abang tu asbab nak menjadi sombong. Habis tu Imam Syekh Abdul Samad Al-Falbani dia mula-mula jaga sekali dalam kitab Sirrus Salikin, mana iaitulah kena membersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah. Takut apa? Takut bila dah ada ilmu, dah tahu dah, mari berasa akulah paling hebat sekali. Takut jadi macam iblis laknatullahi alaih. Dah, iblis ni aku mana orang alim. Orang panggil iblis ni tak ada dah orang paling banyak sekali ilmu. Ilmu dia banyak dah banyak. Orang panggil dikatakan iaitulah mana ketua bagi malaikat, digelarkan nama ni Azazil. Tapi oleh kerana ada sifat takabur dia, tak ambuh sujud pada Nabi Adam tu sekara je. Apa berasa dia ni apa nak sujud Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtahu mujadi akan dia daripada tanah. Wa khalaqtani min nar, dan menjadikan aku daripada api. Tak boleh api nak sujud tanah, tak boleh. Tak berasa sombong, maka jadi kufur pada Allah Taala. Sebab itu panggil bahaya dengan perkara tu. Ya kena jagalah. Dan namun dia kata nafsu amarah, nafsu jahat. Tak, ulama su ini selalu membisikkan ke mereka bermacam angan-angan. Dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima mana bermacam anugerah dari Allah Ta'ala. Nafsunya juga mengilhamkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba Allah Ta'ala yang lain. Mari berasa diri baik ni sudah. Begitu juga kita mari dengar, mari sejik, jangan berasa diri kita ni hebat. Jangan berasa diri kita baik. Bila berasa diri kita baik, sudah. Mana? Maka orang ni payah dia. Mana dia berasa diri dia baik, maka dia nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Tak ada nak taubat benda dia baik dah. Dia buat amal dah. Sedangkan beramal ni banyak tercela. Bila orang tegur di segi dia, tak boleh pakai dah ni, tak boleh pakai. Dia betul belaka. Ni payah. Kenapa? Kerana berasa diri ni baik. Dan dia kata lagi, wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Jadilah kita orang pertama. Mari menuntut, mari dengar, mari bersejik. Bukan tujuan nak perakak dia. Semata-mata nak cari redha Allah Ta'ala.
nak cari supaya Allah Ta'ala redha dengan apa yang kita buat. Nak cari bekal akhirat, tu je lah tujuan kita semata-mata. Tapi hak lebih anugerah Allah Ta'ala berlaku. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk dalam golongan yang kedua. Masuklah. InsyaAllah. Dan berhati-hatilah kamu, wahai penutup, mana jadi daripada golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah ditemui oleh kematian sebelum ia sempat bertaubat. Dan jangan sama sekali engkau termasuk dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat keselamatan atau diperbaiki lagi. Maka ni berhati-hatilah, jangan masuk golongan yang pertama. Masuklah golongan yang pertama, jangan masuk golongan yang kedua, jangan masuk golongan ketiga. Tu mana? Iaitu niatlah penting sekali. Wahasa ni nak ayat niat penting sekali. Mana mencari redha Allah Taala. Bila cari redha Allah Taala redha semua, Allah Taala mudah lagi. Tak kita cari urusan dunia, Allah Taala permudah. Mana dengan asbab kita hidup di atas dunia, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, ni baru dia nak masuk pada bab bahagian pertama lah, iaitu bab panggil dari segi adab. Panggil yang pertama iaitu al-adabu fawqa ilmu, bermula adab terlebih tinggi daripada ilmu. Ni bab kita ni nak jaga adab. Adab ni banyak ia bicara bab adab-adab dah ni. Dan adab mak ketaatan pada Allah Taala supaya kita ni jadi pada dia daripada akhlakul karimah, akhlak yang paling mulia. Tak, mana kalau dengar kisah-kisah Nabi ke Allah akhlak comel sungguh. Tak, comel kita dengar tu Allah kalau indahnya kalau boleh jadi akhlak gitu. Ni dia akan bicara pada minggu akan datang insya-Allah kalau dipanjangkan masa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Qul Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma astur li ummati Muhammadin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.